Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Tua Guru Haji Abdullah Al-Jambu'i rahimahullahu ta'ala, mustahil iaitu barang yang tidak membenar akal kita akan adanya seperti dua Tuhan. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan hukum akal, yang mana hukum akal terdiri daripada tiga perkara sahaja, iaitu wajib, mustahil, harus. Imam Al-Haramain rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa-siapa yang tidak mengetahui hukum akal yang tiga ini, maka dia termasuk kategori orang yang tak berakal. Jadi maknanya, sebelum membahaskan berkaitan dengan ketuhanan, sebelum membahaskan berkaitan dengan kenabian dan sebagainya, perlu terlebih dahulu kita tahu benda-benda yang berkait dengan mustahil pada akal, wajib pada akal, harus pada akal, supaya kita tidak terkejut ataupun berasa kebingungan terhadap kenyataan-kenyataan dalam kitab-kitab akidah. Seperti contoh sekarang ni, banyak isu berkenaan dengan orang-orang yang hendak menafikan kejadian luar biasa yang berlaku kepada orang soleh. Sedangkan itu dibahaskan dalam akidah. Perkara luar biasa yang berlaku pada orang soleh itu harus harus apa? Harus pada akal. Mana apa? Allah Subhanahu wa ta'ala boleh melaksanakan benda tersebut pada orang tu. Dia dapat benda yang luar biasa dalam sana, walaupun dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi, tapi dia dapat benda yang mencari adat, yang luar daripada adat kebiasaan. Maka tu dia panggil sebagai karamat. Kalau nisbah orang soleh. Kalau nisbah orang awam biasa, dia panggil ma'unah. Kalau nisbah orang jahat, orang kafir, orang fasik, dia dapat benda pelik itu, dia panggil sebagai istidraj, untuk menjauhkan diri dia daripada Allah Ta'ala. Allah bagi benda pelik ke dia untuk lebih menjauhkan diri dia daripada Allah Ta'ala, seperti Fir'aun dan sebagainya. Jadi benda-benda hak mencari adat yang berlaku itu ada dibahas dalam kitab akidah. Tapi orang-orang kita masih lagi terpengaruh dengan fahaman dan ideologi yang mengatakan tak boleh berlaku gitu. Hanya berlaku tu pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul je yang pelik-pelik. Orang biasa tak boleh berlaku pelik-pelik. Orang silap. Sebab apa silap kita? Sebab dia tak belajar akidah, dan dia tak memahami tiga hukum akal, bahawa itu benda yang harus berlaku, tidak ada yang mustahil berlaku. Karena kita di sini ada tiga, syarak, adat, akal. Syarak, adat, akal.
Hukum syarak tu hak tu lah, wajib, sunat, makruh, harus, haram, batal, sah dan sebagainya. Itu dari sudut syarak. Dan daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, kita boleh mengeluarkan hukum bahwasanya orang yang salih masuk syurga nisbah syarak. Nisbah syarak wajib zahirnya. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran dan Allah Ta'ala tidak bercanggah dengan janjinya. Tapi nisbah kepada akal, boleh sahaja Allah Ta'ala nak masukkan orang taat dalam neraka, boleh saja orang maksiat masuk dalam syurga, boleh saja orang kafir masuk dalam syurga. Itu dari sudut akal. Maksud akal ni maksudnya Allah Ta'ala berkuasa dan mampu memasukkan orang taat ke dalam neraka, mampu memasukkan orang taat, orang maksiat ke dalam syurga. Hatta Nabi SAW, para sahabat tanya, ya Rasulullah, mau masuk syurga ni dengan rahmat Allah ke? Atau mau masuk syurga ni dengan title mu sebab Rasul? Maka Nabi SAW kama jawab, ya, aku masuk syurga tetap dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan sebab aku ni Rasul, bukan dengan sebab aku banyak ibadat dan sebagainya. Itu menunjukkan ulama akidah Nabi faham, mengatakan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi dari sudut akal harus juga masuk neraka, cuma tak berlaku. Dia benda hak boleh berlaku dengan berlaku sungguh, dua benda yang berbeza. Orang terbang, orang biasa terbang boleh berlaku, tapi dari sudut adat mustahil, sebab dari sudut adatnya, kebiasaannya, manusia tak boleh terbang. Tiba-tiba dia terbang luar daripada kebiasaan. Itu semua dibincang dalam bab akidah. Jadi kalau tidak memahami rukun hukum akal tiga ni dengan baik, maka dia akan menyebabkan segala kekeliruan yang berlaku sekarang ni dari sudut akidah akan juga tersasar. Jadi kita sudah bahas berkaitan wajib pada akal. Hari ini kita nak bahas pula berkaitan dengan perkara yang mustahil pada akal. Maka kata perkara kita mustahil, iaitu barang yang tidak membenar akal kita akan ada barang, yakni akan sungguh barang. Senang saja, mustahil ni perkara yang akal tak boleh terima dia ada. Berakal tak boleh terima dia itu sabit. Tu bagi mustahil. Contohnya ialah seperti, bagi tu contoh seperti dua Tuhan. Cuma begini pula, mustahil ni dia bahagi dua pula. Ada kadang-kadang mustahil ni tanpa kita perlu kepada dalil pun kita tahu itu mustahil. Ada yang perlu kepada dalil baru kita hukum dia mustahil. Contoh yang tidak perlu dalil kita akan hukum mustahil ialah 1 tambah 1. Orang kata 4. 1 tambah 1 sama dengan 4. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Tak boleh terima tu apa dia? Mustahil. Tak boleh kita sabit kan 1 tambah 1 sama dengan 4. Gila kot mana pun. Buatlah tesis PhD sekalipun, tak boleh membuktikan dan memesokkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia tak akan jadi 1 tambah 1 sama dengan 4. Mana kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2? Perlu tak kita fikir lama? 1 tambah 1 2. Tak cok gitu. Orang jawab gitu ya, 1 tambah 1 2. Kecuali kalau dia tu ada masalah akal. 1 tambah 1 2. Secara sepintas lalu tanpa perlu berdalil. Karena sumber ilmu ni 3, kata Imam An-Nasafi rahimahullah ta'ala. Yang pertamanya ialah panca indera. Itu sumber ilmu. Kita tahu nasi sedap. Sedap tu ilmu tu. Tahu mana? Quran tak sebut, hadis tak sebut, akal tak sebut. Panca indera, lidah yang menyebutkan ataupun yang membuktikan benda tu sedap. Itu. Yang keduanya ialah Al-Quran dan hadis yang tahap dia mutawatir. Senang cerita, Quran dan hadis lah. Itu sumber yang kedua. Sumber yang ketiga ilmu ialah akal. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 tadi, kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada sumber akal. Kita faham 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan je dengan panca indera. Kita dengar 1 tambah 1 sama dengan 2. Tak.
1 tambah 1 memang mula-mula dengar lah. Mula-mula dengar, tapi akhirnya kita akan faham. Tu semua orang kata bahawasanya Kaabah tu di Mekah. Kaabah di Mekah ambil mana? Kaabah tu di Mekah. Sumber pancing itu loh, kita tak pernah pergi. Kalau ada kata kita tak pernah pergi lagi lah, tak pernah pergi lagi ni, tapi percaya bahawasanya Kaabah tu di Mekah. Sebab melalui khabar mutawatir, orang cakap ramai. Orang ni cakap Mekah tu, Kaabah tu di Mekah. Orang ni pula cakap Kaabah di Mekah. Orang ni pun cakap Kaabah di Mekah. Last sekali kita tak akan berasa ingkar benda tu. Bahkan kita yakin betul sungguh Kaabah di Mekah. Tak ada Kaabah di Mesir. Sebab kita yakin orang ramai cakap banyak dah pasal Kaabah tu di Mekah. Jadi sampai tahap ilmu, yakin. Begitu. Jadi benda mustahil pada akal ni, benda yang tak boleh terima itu ada. Benda hak tak boleh terima, hak tu sabit. Itu dia maksudnya mustahil. Itu dari sudut 1 tambah 1 sama dengan 4 tu mustahil tanpa perlu berdalil. Ada hak mustahil yang perlu berdalil. Contohnya pembuktian dua Tuhan. Dua Tuhan mustahil. Apa bukti dia? Kita buktikan. Buktikan ni mesti ada dalil. Dalil pula bahagi dua. Pertama dalil naqli. Naqli ni dalil Al-Quran dan Hadis. Yang keduanya dalil akal. Kalau dari Quran mudah. Dalam Quran sebut lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jikalau ada Tuhan langit dan bumi, masing-masing ada Tuhan belaka, hancur langit dan bumi. Hancur maknanya tak ada, tak akan berlaku dan tak akan wujud langit dan bumi. Sedangkan kita sekarang ni sedang duduk di bumi dan kita melihat bumi ni lagu mana, apatah lagi langit juga ada, dengan berdasarkan kajian dan orang yang pakar dalam bab astronomi dan sebagainya yang mengkaji bahagian langit di atas sana. Jadi kita percaya bahawasanya ada langit. Kita lihat, kita sendiri merasai bumi ni, kalau kita tengok, kita tengok, kita rasa dan sebagainya. Jadi mustahil lah ada dua Tuhan. Yang mana mustahil dua Tuhan ni akan kita bahaskan dalam kitab dalam perbahasan sifat keesaan Allah Ta'ala. Situ dibahas panjang. Itu mustahil pada akal. Harus pula iaitu barang yang membenar akal kita akan ada barang tu, dan membenarkan tidaknya tidak barang. Harus mudah ya. Benda hak boleh berlaku, tak boleh berlaku. Benda hak boleh berlaku dan tak boleh berlaku. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Benda yang boleh sabit, boleh tidak. Macam kita ni benda harus. Kita ni bukan benda wajib. Kita ni ada, kita sekarang ni harus. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Kita, keberadaan kita bukan wajib. Kalau wajib sama dengan Tuhan, mesti ada. Kalau mesti ada, maknanya akan juga mesti tak akan musnah, mesti tak akan mati. Jadi kita tak sama dengan Tuhan. Dan kita ni, keberadaan kita juga bukan mustahil. Sebab sekarang kita ada. Kalau mustahil, makna kita tak akan ada. Dan kita tak akan sembahyang di masjid ni. Sebab kita ni tak ada sampai ke bila-bila. Dan kita ni mustahil tiada. Mustahil ada. Tak boleh juga. Mustahil tak boleh terima. Wajib pun tak boleh terima. Yang ada, harus. Setiap saat kita boleh ada, setiap saat kita boleh tiada. Tapi sekarang kita duk ada ni kerana ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah nak menentukan dan mengadakan kita dan mengekalkan kita sekarang sampailah pada waktu yang akan ditentukan Allah untuk kita mati. Dan kita mati, boleh jadi mati itu dalam keadaan jasad dan tubuh kita masih ada. Boleh jadi kita mati dalam keadaan jasad dan tubuh kita hancur lebu. Boleh jadi belakang. Jadi kita ni boleh jadi. Itu harus. Itu harus. Allah Subhanahu wa ta'ala nak mencipta kita pun boleh, nak tak mencipta kita pun boleh. Itu harus. Harus Allah Ta'ala nak buat kita, harus Allah Ta'ala nak tak buat kita. Harus Allah Ta'ala nak buat bumi, harus Allah Ta'ala tak buat bumi. Sebab apa? Sebab semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil benda harus. Harus Allah Ta'ala nak bagi seseorang ni terbang. Harus Allah Ta'ala nak bagi seseorang ni tak terbang. Harus Allah Ta'ala nak bagi seseorang ni jalan atas air.
dan harus Allah Ta'ala nak jadikan seseorang ini tak boleh jalan atas air. Sebab tu semua kekuasaan Allah. Dan jalan atas air, terbang dan sebagainya, benda yang luar biasa. Bila luar biasa, pada adat mustahil, tapi di semua akal tak mustahil. Jadi jangan tertukar antara benda yang berkaitan dengan akal dan benda yang berkaitan dengan adat. Dua benda yang berbeza. Seseorang yang makan nasi 3 pinggan, dari sudut adat wajib kenyang. Bukan setakat kenyang, terlebih kenyang, wajib. Tapi di semua akal boleh saja kenyang, boleh tak kenyang. Boleh saja Allah Ta'ala dia makan nasi 3 pinggan, Allah tak bagi kenyang, boleh. Kerana Allah yang mengenyangkan, bukan nasi tu. Dan 3 pinggan tadi boleh juga Allah Ta'ala bagi dia kenyang, dan boleh bagi tak kenyang, boleh belaka. Sebab yang mengenyangkan Allah, bukan nasi tu. Dan bila dia tak makan nasi langsung, tak makan apa-apa, boleh juga dia kenyang, boleh juga dia tak kenyang. Sebab Allah Ta'ala yang mengenyangkan, Allah Ta'ala yang beri lapar. Seseorang yang sakit, boleh Allah Ta'ala menyembuhkan dia tanpa dia berubat, boleh Allah Ta'ala menyembuhkan dia dengan berubat. Dari sudut akidah ni, bukan dari sudut usaha ikhtiar kita ni. Usaha ikhtiar kita mesti berubat. Nisbah akidah, keyakinan kita, Allah boleh menyembuhkan tanpa berubat. Allah boleh menyembuhkan dengan sebab kita berubah. Allah boleh menyembuhkan tanpa kita berubah langsung. Sebab itulah para ulama menyebutkan bahawasanya kalau ada sebarang masalah, musibah yang menimpa kita, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu. Kerana dialah yang menentukan musibah kepada kita, dan dialah yang akan menghilangkan musibah tersebut daripada kita. Nisbah kita hanya usaha dan teruskan berdoa supaya kita dapat mengelakkan diri daripada kesusahan musibah tersebut. Itu nisbah usaha kita. Nisbah akidah, Allah segala-galanya yang menentukan, Allah segala-galanya yang buat. Itu dia bagi harus. Kemudian dia pun sebut saat topik seterusnya, mengetahui dalil. Dalam bab akidah, dalam bab fiqh dan ilmu-ilmu lain, dia ada dalil dia. Dalam fiqh masyhurlah dengan dalil, dalam akidah pun masyhur dengan dalil. Cumanya begini, dalam bab akidah wajib orang tahu dalil, wajib. Dalam bab akidah wajib orang tahu dalil. Dalil ni dari sudut aspek lainnya dia terbahagi dua, dalil secara umum, dalil secara terperinci. Dalil hak secara umum bila yang fardu ain. Yang fardu ain dalil secara umum. Contoh bila orang sebut apa bukti Allah Ta'ala itu ada sifat kudrat? Sebab ada alam ini. Habis. Itu dalil umum. Maksud dalil umum ni, dalil itu kalau ada syubhat, kalau ada kekeliruan, dia tak boleh nak rungkaikan. Itu dalil umum. Jadi kalau orang menimbulkan syubhat, kekeliruan pada kita pun jawab alam ini, tak merungkai lagi syubhat tu, maka itu dalil secara umum. Dalil secara terperinci, dia akan sampai tahap boleh menghuraikan syubhat. Itulah fardu kifayah. Itulah yang perlu ada pada setiap kawasan dan sebagainya. Orang lain yang kena tahu supaya dia dapat merungkai syubhat-syubhat dalam bab akidah, merungkai syubhat-syubhat dalam bab fiqh dan sebagainya, supaya orang tak terkeliru. Hak ni memerlukan dalil terperinci. Dia tak boleh sekadar alam ini tak boleh. Kena orang pandai lah. Tapi hak kita ni dalil ijmali dia panggil, dalil hak secara umum, hak secara borong dia panggil. Hak tu wajib tiap-tiap orang kena tahu. Wajib tiap-tiap orang kena tahu. Dalam bab akidah, dalam bab fiqh tak payah tahu. Dalam bab fiqh tak payah tahu, tak wajib tahu pun. Yang wajib tahunya hukum sahaja. Tapi sebaliknya, orang sekarang dia bagi satu ideologi. Dia kata setiap perbuatan ibadat kita mesti tahu dalil. Hak akidah dia tak bagi tahu pula. Hak akidah dia tak bagi tahu pula, kena tahu dalil. Hak fiqh kena tahu dalil. Tu cek. Fiqh nak tahu dalil, jenuh kita. Jual beli sah ke tak? Apa dalil dia? Apa itu? Jual beli ni tak sah. Apa dalil dia?
Kita rokok, kenapa kena rokok? Apa dalil dia? Semua kalau nak perlu dalil gitu, kita tak mayang gitu, kita pun tak tahu apa dalil duduk antara dua sujud, apa dalil kena sebut subhana rabbil a'la, apa dalil kena sebut subhana rabbil azim. Penuh apa hadis kita tu. Tu banyak fiqh tu, sebab tu kitab fiqh tebal-tebal. Kitab fiqh 20 jilid, 30 jilid, 40 jilid, tebal aja. Sebab apa? Penuh dalil. Itu orang yang khusus dalam bidang tu boleh lah. Ustaz-ustaz ke, orang yang bidang fiqh ke, boleh lah kena tahu, kena mendalami lah benda tu. Sebab tu benda fardu kifayah. Orang-orang tak payah tahu bab fiqh tu, dalil tak payah tahu. Fiqh tu dah tahu lah, dalil tu tak payah tahu, sebab tak wajib pun. Cuma kalau nak tahu boleh, begitu. Cuma kalau nak tahu boleh lah. Sebab kita ni ibadat lama dah, kita pun nak tahu juga sebab apa kita selama ni buat begini. Baik. Maka adalah, bolehlah kita cari dalil, cuma tak wajib cari dalil. Kalau bab fiqh tak payah dalil pun tak apa, hanya tahu hukum halal haram, harus makruh, sudah habis, besar. Sebab tu kita jauhi lama dalam bab fiqh tak ada dalil. Tu sekarang ni orang terbalik pula. Dia menekankan sungguh-sungguh bab ibadat yang kita buat ni kena ada dalil. Tu dia kena tahu dalil. Bahkan ada siap mengaji pula orang mengaji depan ni. Ada orang, seorang pakcik, dua orang seorang dua pakcik tanya ustaz tu. Lepas tu ustaz ni pula tanya dalil apa dia. Perbuatan yang dia buat apa dalil? Tak kena. Orang tak wajib tahu dalil dalam bab fiqh. Yang wajib tahu dalilnya ialah akidah. Selain akidah tak tahu dalil pun tak apa, hanya tahu hukum saja, hanya tahu cara nak buat saja. Ustaz. Tu kalau nak tahu dalil, habis cerita kita ni. Kecuali kalau kita ni belajar kitab, tak apalah. Kitab memang sebut dalil, kita pun tahu dalil gini. Okey. Sebab kita belajar. Kalau hak tak belajar, hanya tahu hukum, sudah dah dalam fiqh. Tak perlu tahu dalil. Jadi tak perlu menekan diri sendiri untuk tahu dalil setiap benda yang kita buat halal haram. Tak payah. Tapi kalau nak tahu boleh je. Kemudian dia kata, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang. Dia bagi 4, 3. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bila kata wajib atas ni, maksudnya dia berkaitan dengan wajib syarak. Mana Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita supaya mengetahui dalil. Menyuruh kita supaya mengetahui dalil. Allah Ta'ala sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah mu bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Nak tahu lagu mana? Nak tahu ngaji akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan dia mengaji tafsir, bukan mengaji hadis, mengaji bidang akidah, kitab akidah. Kita pun tahu macam mana kita nak berpegang keyakinan dengan Tuhan, macam mana nak berpegang keyakinan dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, macam mana nak berpegang keyakinan terhadap apa yang disampaikan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita pun satu-satu tahu dalil. Ini dalam bab akidah kena tahu dalil. Tahu dalil tu apa? 3 benda, iaitu dalil wajib bagi Allah dan Rasul. Wajib, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, kena tahu dalil dia. Sebab apa kita kata Allah wujud? Sebab apa kita kata Allah ada sifat kudrat? Sebab apa Rasul ni kena benar cakapannya? Kenapa Rasul ni kena menyampaikan semua yang disampaikan, yang disuruh sampai oleh Allah Ta'ala? Jadi kita kena ada dalil, kena tahu. Dalam kitab Tijarul Darari, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut, kita ni boleh ada 2 pilihan nak tahu dalil. Pertama dalil Quran ataupun hadis, yang kedua dalil akal. Boleh laku, asal tahu ya. Dan kita pegang untuk diri sendiri, bukan untuk berhujah orang. Hak fardu ain ni, tahu dalil dia ni, tahap dia hanya untuk diri sendiri saja, bukan nak berhujah dengan orang. Kalau berhujah dengan orang, tahap fardu kifayah lah dalil tu. Dalil dia mesti terperinci. Tu untuk bahas orang, untuk hujah orang. Kita bukan nak hujah orang
Kita nak pegang diri sendiri, nak beramal bagi sah. Nak beramal bagi sah, kena sah akidah. Jadi kita pun belajar akidah, nak mengesahkan akidah kita. Apa akibat kalau orang tak tahu dalil dalam bab akidah? Akibat orang tak tahu dalil dalam bab akidah, walaupun sah, walaupun betul akidah dia, tapi dia berada dalam medan muqallid. Muqallid ni orang yang ikut cakap orang. Sebab apa orang kata Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tu kekal? Oh, sebab aku ngaji, sebab ustaz tu kata dalam kuliah subuh tu Allah Ta'ala tu kekal, aku pun sebut kekal. Tu dia panggil taklid. Dia panggil ikut cakap orang. Mana kita tak yakin Allah Ta'ala itu kekal sebab dalil, tapi kita yakin Allah Ta'ala kekal sebab orang sebut. Sebab orang sebut. Cumanya Syekh Daud Al-Fatari sebut bahawasanya orang yang belajar akidah pertama-tama mestilah taklid dulu, sebab dia belajar kitab. Mesti dia taklid dulu, tapi dia tak boleh mengekalkan posisi dia ketika tu dalam taklid saja. Mesti dia keluar daripada taklid dengan tahu dan meyakini sungguh Allah Ta'ala kekal dan sebagainya berdasarkan dalil. Sekira-kira kalau orang yang mengajar itu mari balik, tiba-tiba dia kata Allah tu tiada, dia tak percaya dah, sebab dia tahu dalil. Padahal asalnya dia mengaji dengan ustaz tu, dia kata Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala kekal. 2-3 minggu selepas tu ustaz tu kata Allah tak ada pula contoh. Maka dia tak percaya dah. Sebab apa? Sebab dia yakin dah Allah Ta'ala memang ada. Sebab dalil sekian. Allah Ta'ala memang bersifat dengan kekal. Sebab dalil sekian. Walaupun ustaz yang mengajar tu hak mengajar dulu dia, tapi sekarang ustaz tu dah berpindah pendapat. Dia kata Allah tiada, jadi orang ni tak percaya dah. Tu orang yang keluar daripada posisi taklid kepada posisi yang berdalil. Itu dalam akidah. Akidah sahaja yang perlu tahu dalil. Berapa kali saya tekan tu, akidah sahaja yang perlu tahu dalil. Hak lain tak payah. Tak payah tu dengan mana tak wajib. Kemudian yang keduanya, dalil mustahil atas keduanya, atas Allah dan Rasul. Bila sifat-sifat yang wajib kita tahu dalilnya, sifat mustahil pun tahulah sebab apa dalil dia. Kenapa Allah Ta'ala itu mustahil lemah? Dalil sekian-sekian. Kenapa Allah Ta'ala mustahil bisu? Dalil sekian-sekian. Tapi kebiasaannya dalam bab akidah ni, bila kita tahu dalil wajib, itu termasuk dalil mustahil lah. Contoh kita kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat pendengar, sifat sama. Dengan sifat sama Allah mendengar. Dalil apa dia? Wa huwas sami'ul basir. Jadi dengan dalil tersebut, secara tidak langsung kita menafikan Allah itu tuli. Dua. Satu dalil tapi menunjuk pada dua benda. Allah wajib bersifat pendengar, Allah mustahil pekak, Allah mustahil tuli. Dua benda berada dalam satu dalil. Okey. Yang ketiganya, dalil harus bagi keduanya, harus bagi Allah dan harus bagi Rasul. Apa dalil? Allah Ta'ala boleh buat bumi, boleh tak buat bumi. Apa dalil dia? Apa dalil Allah Ta'ala? Apa dalil Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh berkehendak untuk buat bumi, boleh berkehendak tidak buat bumi? Apa dalil dia? Itu akan diurai apa ni? Satu. Kita pun pakai dalil. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja ni. Dalil dia, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah bersifat dengan kudrat, Allah bersifat berkuasa, Allah mampu mencipta apa sahaja. Lepas tu timbul syubhat, kekeliruan. Dia kata kalau Allah boleh buat belaka, Allah boleh buat Tuhan tak? Dia bagi gitu. Allah boleh buat Tuhan tak? Allah boleh buat tak isteri Tuhan? Allah boleh buat tak anak Tuhan? Sudah. Kita pun sepi. Sudah. Allah Ta'ala mampu buat belaka. Nak kata tak mampu buat, nak kata tak boleh buat, Allah kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Nak kata Allah tak boleh buat, nampak lemah pula. Nak kata Allah buat, Allah boleh buat,
Allah tak boleh ada, tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah. Lagu mana? Itu tipu kekeliruan dalam bab akidah berdasarkan zahir dalil. Maka dalam bab akidah inilah sifat 20 membahaskan bagaimana kita nak faham Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa mencipta tiap-tiap sesuatu tanpa sebarang kekeliruan. Kita akidah gini. Jadi kita kata, dah sifat kudrat Tuhan dia hanya berkaitan dengan melaksanakan, mencipta benda-benda hak harus pada akal. Dia bagi situ. Hak harus pada akal. Jadi Tuhan lain selain Allah itu mustahil. Bila mustahil, apa maksud mustahil? Benda yang tak boleh kita terima ada. Itu mustahil. Jadi kalau Allah buat benda yang tak boleh terima ada, maknanya benda tu boleh ada. Benda tu mustahil ada, tiba-tiba Allah buat, maknanya benda mustahil tadi bukan mustahil. Faham? Tadi dia kata Allah Ta'ala tidak boleh ada Tuhan lain, kerana Tuhan lain ni mustahil. Apa maksud mustahil? Tuhan lain tak akan boleh ada, tak akan terima di akal kita ada Tuhan lain. Tiba-tiba Allah boleh buat Tuhan, maknanya benda mustahil tadi bukan mustahil. Lepas tu benda mustahil tadi jadi harus pula ada Tuhan. Ada Tuhan selain Allah. Boleh pula ada Tuhan selain Allah. Tak boleh gitu. Maka kita kata memang Allah Ta'ala mencipta tiap-tiap sesuatu, tetapi Allah Ta'ala bukan buat Tuhan lain. Bukan. Kerana Tuhan lain itu mustahil. Benda mustahil mana boleh ada. Benda tak ada dah, kita tak boleh terima dia tu kita tak boleh terima dia tu ada, tiba-tiba boleh buat. Mana benda mustahil tadi bukan mustahil. Tu benda mustahil tadi jadi harus pula. Begitu juga isteri Tuhan, anak Tuhan. Bukan pasal kudrat Tuhan buat isteri dia, bukan pasal kudrat Tuhan buat anak dia. Kenapa? Kerana benda tu mustahil. Mustahil ni benda tak boleh ada. Kalau Allah boleh buat benda hak mustahil tadi bukan mustahil. Mustahil tadi jadi harus. Maka begitu, itulah dalam perbahasan, dalam akidah, supaya kita dapat keluar daripada kekeliruan apa zaman sekarang ni banyak kekeliruan dalam bab akidah. Seperti Allah bertempat lah, Allah ada tangan tapi tak serupa makhluk dah. Bagaimana tu? Jadi kalau berlegar dalam media sosial kita, benda-benda begitu, kita tak mampu nak tahu, kita tak mampu untuk mencegah kekeliruan itu masuk dalam diri kita. Maknanya kita belum lagi mempunyai ilmu akidah yang boleh menahan diri kita daripada akidah kekeliruan yang rosak. Tak mampu tulis sendiri lagi. Dia nak tahu mampu tak mampu dalam bab akidah ni. Bila orang cakap bab akidah, kita tahu dia salah atau betul. Walaupun kita tak tahu nak hujahnya. Kita tak payah nak hujah dia sebab kita ni orang biasa. Tapi kita boleh tahu cakapan dia tu salah betul. Dalam bab akidah ni orang tak boleh bohong. Dalam bab fiqh boleh bohong. Dalam bab fiqh boleh bohong sebab banyak pendapat. Tu. Contoh dia kata, kunut tak sunat. Boleh dia bohong. Kunut tak sunat tu mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i kunut sunat. Tu. Jadi dia boleh bohong sikit. Akidah tak boleh bohong. Akidah dia silap sikit saja. Orang baru tahu dah. Baru busuk dah keluar. Kalau orang tu tahulah. Kalau orang tu pun tak tahu juga, dia kosong kalau otak tak tahu juga. Dia cakap tutu dak. Macam orang cakap, kita ni mampu mengubah takdir kita dengan sebab buat baik. Mampu mengubah takdir kita dengan sebab buat baik, dan Allah Subhanahu wa taala mengubah kehendak dia hak dulu sehinggalah mengubah kehendak dia hak sekarang ni. Dulu tak kehendak begitu, sekarang Allah berubah kehendak. Sebab Allah Taala kan fa'alul lima yurid. Allah boleh buat saja apa yang dia nak. Gitu. Nampak macam betul ya? Nampak macam tu. Itulah yang banyak berlega-lega dalam kalam-kalam, cakapan-cakapan para penceramah. Dia tak sedar akidah begitu tu akidah yang tak betul.
Dia mengatakan dulu Allah Ta'ala kehendak itu, kehendak A, tiba-tiba Allah boleh berubah kehendak dia jadi B sekarang ni, sebab tengok apa dia buat baik, Allah pun berubah kehendak dia. Itu akidah yang bahaya. Tu nanti sampai masa dalam bab iradat kita cerita balik. Itu dipanggil kekeliruan. Yang kita kalau tak tahu, kita tak nampak keliru, tapi sebenarnya dia kekeliruan. Macam mana Allah Ta'ala boleh berubah kehendak dia sedangkan kehendak dia sudah tetap sejak azali? Dia tak sedar bila dia kata Allah Ta'ala boleh berubah kehendak. Dia tak sedar juga Allah Ta'ala tak tahu. Dia tak sedar. Sebab benda yang berkaitan kehendak Allah dengan ilmu Allah sama. Seolah-olah dia kata begini, Allah Ta'ala dulu tahu kata dia tidak akan buat baik. Sekarang baru Allah tahu dia buat baik, dan baru Allah kehendak dia ni panjang umur. Sudah. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala azali. Ilmu Allah Ta'ala sejak dulu lagi sudah tahu apa yang berlaku. Daripada awal sampai orang masuk syurga, sampai orang masuk neraka, sampai orang masuk syurga hidup lagu mana, orang neraka hidup lagu mana, Allah tahu lagu dah sejak azali. Tiba-tiba dia mengatakan Allah boleh berubah kehendak dia sebab seseorang itu buat kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah macam baru tahu dia tu buat baik pada waktu sekian-sekian. Seolah-olah dulu Allah tak tahu pun sejak azali yang dia akan buat baik sekian-sekian. Itu akidah yang bahaya. Itu akidah yang bahaya. Jangan bahaya-bahaya buat akidah ni. Akidah ni silap sikit, dua saja. Silap dalam akidah dua, sama ada fasik atau kafir. Itu ya. Kalau fasik dia tahan ni, takut kafir tu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Raghibin, dia buat satu kitab khusus berkaitan dengan 30 muka surat kitab Jawi berkaitan dengan benda-benda yang boleh menyebabkan kufur. Daripada muka surat pertama sampai ke akhir, kafir. Buat gini, kafir. Etikad gini, kafir. Cakap gini, kafir aja. Yang mana kafir itu maksudnya kalau orang Islam murtad. Tu. Murtad tak disengajakan. Murtad tak tahu. Jadi nak tahu kita ni patah lalang dalam bab akidah sehingga menyebabkan boleh murtad ni, nak tahu je belajar akidah tu ya. Belajar akidah supaya ibadat kita, sembahyang subuh kita diterima ataupun paling tidak sah. Paling tidak sah. Sebab kalau orang murtad, dia sembahyang tak sah. Bila tak sah, kalau di Islam semula dia wajib qada. Dia wajib qada. Dia tak macam kafir asli tu. Orang kafir asal, orang kafir asal 50 tahun kafir, masuk Islam, dia tak payah qada sembahyang tak. Orang murtad dia qada, dia murtad 50 tahun, lepas tu masuk Islam 50 tahun wajib qada sembahyang, 50 tahun wajib qada puasa, 50 tahun hak tak bayar zakat wajib qada zakat. Begitu tu orang murtad. Jadi akibat murtad ni sangat-sangat bahaya. Maka kata musannif, sebab apa kena tahu dalil? Supaya tidak jadi orang muqallid. Siapa muqallid? Iaitu orang kukuh i'tiqadnya dengan mengikut perkataan orang lain. Kukuh i'tiqad. I'tiqad dia kejak juga, tapi sebab dia taklid ke orang. I'tiqad dia kalau kejak, tapi dia ikut perkataan orang, ni khilaf ulama. Dia ni status dia apa? Pendapat Mu'tamad kata fasiq. Orang ni berdosa, dia tak pergi belajar. Walaupun i'tiqad dia betul, tapi dia berdosa sebab ikut cakap orang. Dalam akidah tak boleh ikut cakap orang. Dalam fiqh kita muqallid. Dalam fiqh kita taklid. Kita taklid mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pula ulama mana kita taklid? Kita taklid Imam Nawawi punya pendapat. Kita taklid Syekh Ibn Hajar punya pendapat. Itu taklid dalam bab fiqh tak masalah. Dalam bab akidah tak boleh taklid. Taklid boleh menyebabkan kita berdosa. Padahal seorang tu sendiri tidak mengetahui akan dalil i'tiqad itu. Dia tahu i'tiqad wajib Allah Ta'ala wujud, wajib Allah Ta'ala sedia, wajib Allah Ta'ala kekal, tapi dia sendiri tak tahu apakah sebab dia i'tiqad begitu, apakah dalilnya, dia tak tahu. Dia hanya ikut cakapan orang sahaja. Bila ikut cakapan orang, seolah-olah keyakinannya itu belum lagi sempurna.
Keyakinan yang sempurna 3. Pertama, yakin. Mana? Kalau dia zat, dia waham, dia syak, kafir. Dia yakin. Yakin apa dia? Yakin tentang Allah, tentang Rasul. Dan yakin tentang Allah dan tentang Rasul tu berbetulan dengan realiti. Berbetulan dengan realiti maksudnya ialah sepakat dengan realiti. Betul apa yang diiktikad tu. Allah itu Tuhan. Betul tak? Betul. Kalau dia yakin, dia iktikad ada Tuhan. Tuhan tu Isa. Tak betul? Sebab Isa tu bukan Tuhan pada realiti. Dan yang ketiganya, mesti perlu berdalil. Mesti ada dalil. 3 ni ada, barulah keyakinan dia sempurna. Barulah i'tiqad dia tentang Tuhan sempurna. I'tiqad dia tentang nabi-nabi dan rasul-rasul sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.